Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Nama saya Raihana Pedi Taja Azhar. Kami akan bicarakan soalan senaraikan tokoh-tokoh Islam dalam kepelbagaian ilmu pengetahuan di sepanjang sejarah. Tokoh yang saya pilih untuk membincangkan adalah Ibn Khaldun. Nama sebenar beliau adalah Wali Al-Din Abdul Al-Rahman bin Muhammad bin Abu Bakar. Beliau dilahirkan pada 1 Ramadan 732 Hijrah di Tunis. Beliau seorang pemikir dan ahli sejarah Islam dan juga merupakan ahli dalam sosiologi, ekonomi serta seorang pendidik yang terkenal pada abad yang ke-14. Antara sumbangan beliau yang dikenali adalah penglibatan dalam aktiviti sosial dan politik. Beliau pernah menyandang beberapa jawatan dan pernah berkhidmat dengan beberapa pemerintah di negara Afrika dan Andalus. Banyak sangat menyandang jawatan seperti Setiausaha Negara, Istana Sultan Abu Ishaq bin Abi Yahya dan Sultan Abu Anan, anggota Majlis Ilmiah dan anggota Jabatan Setiausaha Sulit Sultan Abu Salim bin Abi Al-Hasan di Fez, Maghribi, Duta Granada, Perdana Menteri iaitu Hajib Borki dan Ketua Hakim Qadi Al-Turah. Jawatan tersebut telah memberikan beliau peluang untuk berkhidmat kepada negara dan dengan lebih berkesan. Yang kedua, beliau adalah bidang ilmu dan pemikiran Islam. Beliau berjaya menganalisis sejarah dari aspek kemasyarakatan, ekonomi, politik dan pendidikan. Dia dapat memberi panduan yang terbaik kepada manusia tentang bidang asas pembinaan sesebuah tamadun. Pendapat bahawa sesebuah tamadun tertegak hasil dari keunggulan rohani dan jasmani. Yang ketiga, beliau telah menghasilkan karya agung Ibn Khaldun, iaitu nama dia Al-Muqaddimah yang merupakan karya agung Ibn Khaldun dalam bidang persejarahan. Yang keempat, pengasas falsafah sejarah. Ibn Khaldun mendefinisikan sejarah sebagai catatan atau maklumat tentang masyarakat manusia, iaitu perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat manusia seperti kemarahan, kebiadaban, revolusi, perasaan setikawan dan pemberontakan sehingga melibatkan terbentuknya kerajaan, negara, rakyat, wujudnya pelbagai kegiatan dan pekerjaan manusia daripada pelbagai aspek ilmu pengetahuan dan pertunangan dan secara umumnya berkenaan semua perubahan yang dialami oleh manusia. Ya, nama saya Aina Maisara binti Syahril. Saya akan cakap pasal Ibnu An-Nafis. Ibu An-Nafis ni ialah pakar dalam bidang doktor. Nama sebenar dia Alauddin Abu Al-Hasan Ali Ibnu Abi Al-Hazam Al-Qarashi, iaitu seorang Arab yang berketurunan Quraisy. Dia dilahirkan pada 1210 Masihi. Okey, beliau ni telah berguru dengan ramai orang, antaranya Sheikh Radiuddin Abu Al-Hajjaj Yusuf Ibnu Hidra Al-Rahiwi. Okey, antara sumbangannya adalah pertama memerangi babak. Pada zaman dahulu beliau dengan doktor-doktor Mesir telah melancarkan satu kempen untuk memerangi babak, dan di sebalik dan mereka dapat kawal penyakit ini, dan kejayaan ini dia digelar sebagai Al-Bisri oleh penduduk di negara Mesir. Seterusnya, penemuan sistem peredaran darah kecil. Okey, Ibnu Nafis ini mengatakan bahawa aliran darah ini ialah ventrikel kanan kepada paru-paru. Dalam paru-paru, udara bertemu dengan darah. Darah itu kemudiannya meninggalkan paru dan mengikuti arteri paru-paru lalu masuk kepada ventrikel kiri dari jantung dan disebarkan ke seluruh badan. Disebabkan kefahaman dia telah berjaya membuat dalam kitab anatomi dan telah mengesahkan bahawa pendapat ini adalah betul. Seterusnya, beliau telah berjaya membina sebuah hospital di mana di saat umur beliau 74 tahun, beliau telah ditugaskan oleh Sultan Al-Qalaun untuk membina sebuah hospital di mana terdapat juga keperluan perubatan seperti wad, farmasi, perpustakaan, ruang menunggu di dalam hospital tersebut, dan telah dirasmikan oleh Sultan Al-Qalaun dan dinamakan sebagai Al-Mansuri. Beliau juga sangat suka dalam bidang perubatan, pembedahan jantung dan kerongkong, dan beliau telah mencadangkan untuk melakukan pembedahan ke atas binatang supaya kita lebih mengetahui bab perubatan. Seterusnya saya pas kepada Yasmin. Nama saya Nur Yasmin Sari binti Muhammad Syukri. Saya akan tokoh yang dipilih oleh saya ialah Al-Biruni, yang juga digelar sebagai Ustaz Fil Ulum. Nama sebenar beliau adalah Abu Al-Raihan Muhammad
Ibnu Ahmad Al-Biruni. Beliau memberi sumbangan dari segi dalam aspek astronomi, geometri, sejarah dan mineralogi. Dalam astronomi, beliau telah berjasa menuliskan risalah tentang planisphere dan amillary sphere. Lepas tu dalam bidang geometri, penciptaan angka-angka India dengan menggunakan angka kosong. Lepas tu beliau juga menyelesaikan berbagai-bagai persoalan matematik dan geometri. Lepas tu dalam bidang sejarah, penulisannya tentang sejarah Islam telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, iaitu Chronology of Ancient Nation. Akhir sekali, bidang mineralogi, menulis kitab berjudul Al-Wahir, The Book of Precious Stones, yang menjelaskan tentang mineral. Dia mengklasifikasikan setiap mineral berdasarkan warna, bau, kekerasan, kepadatan serta beratnya. Itu sahaja. Okay. Hai, saya Rashira bin Abdul Rashid dan saya akan menceritakan salah satu tokoh keilmuan iaitu Al-Farabi. Al-Farabi ataupun dikenali sebagai Al-Farabius ataupun Al-Benasa. Nama sebenar beliau adalah Abu Nas Muhammad bin Muhammad bin Tarshan. Al-Farabi ni diambil gelar daripada tanah kelahirannya dan beliau merupakan ahli tokoh falsafah ilmuwan Islam. Okey, antara sumbangan yang dibuat oleh Al-Farabi ni, dia telah menterjemahkan buku hasil tulisan Aristotle, dan Aristotle ni pada barat, dan dia punya huraian tu lebih dia mudah difahami. Selain itu juga dia ada banyak beri sumbangan daripada pandangan daripada sains perubatan, muzik, logik, sains politik, sosiologi dan falsafah. Kalau kita tengok, dia banyak bagi daripada situ lah. Macam untuk sekolah ni, pendidikan negara banyak benda. Salah satu karya adalah Kitab Ihsan Al-Ulum yang mengemukakan prinsip-prinsip dasar dan klasifikasi sains daripada perspektif yang baru. Dan juga mengarang ensiklopedia. Macam-macam jugalah falsafah dia. Korang boleh baca lah kalau korang nak tahu lebih lanjut. So, saya bagi kepada Azlia. Nama saya Azlia binti Said Hussein. Tokoh yang saya pilih ialah Al-Khawarizmi. Nama sebenar beliau ialah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi atau Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Beliau merupakan berketurunan Parsi, dilahirkan di Bukhara zaman kegemilangan Al-Khawarizmi. Beliau merupakan seorang ahli sains Islam terulung dalam bidang matematik, astronomi dan geografi. Antara karya beliau ialah Mafatih Al-Ulum, Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah dan banyak lagi. Sumbangan beliau dalam bidang matematik ialah mempunyai kepakaran dalam ilmu matematik dan diiktiraf oleh pemerintahan Abbasiyah seperti Khalifah Al-Ma'mum dan Khalifah Harun Ar-Rashid. Sumbangan terbesar beliau ialah memperkenalkan sistem nombor yang digunakan sehingga kini iaitu 0123456789. Al-Khawarizmi juga merupakan orang pertama memperkenalkan angka sifar dan perpuluhan dalam ilmu matematik. Penggunaan angka inilah yang akan terbitnya nombor yang mencapai infinity. Buku kaedah aritmetik Al-Jabar ini telah diterjemahkan ke bahasa Latin dan telah menjadi rujukan di universiti-universiti di Eropah pada abad ke-12 Masihi hingga ke-13 Masihi. Beliau mencipta ilmu-ilmu baru di aritmetik, antaranya ialah istilah pemboleh ubah kuasa 2, pemboleh ubah dan pemalar yang digunakan sehingga kini. Dalam bidang astronomi pula,
beliau membuat penyemakan dan memperkenalkan semula ilmu astronomi dan membetulkan pelbagai pandangan Ptolemy. Beliau juga menulis buku astronomi, alat yang dapat menunjukkan waktu dengan bayangan matahari, ukuran astronomi, menyumbang dalam bidang geografi, dan beliau merupakan saintis pertama yang melakar peta dunia 830 Masihi. Itu sahaja daripada kami. Okay. Sekian saja daripada grup kami dapat menjawab soalan nombor 1, iaitu senaraikan tokoh-tokoh ilmuwan yang ada dekat sejak awal sejarah sebelum. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.